Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Bertemu kembali kita di dalam subjek Sirah tahun 4, Sirah Jakim tahun 4. Jadi murid-murid boleh bersedia dengan buku nota padat integrasi Sirah tahun 4. Okey, nota padat integrasi Sirah tahun 4, buku inovatif dan alat-alat tulis. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk unit 2 di bawah tajuk di bawah pelajaran yang pertama, iaitu jihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Unit 2 iaitu Perang Badar. Perang Badar. Jadi sebelum tu murid-murid boleh tanda tangan, baca doa, mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمين يا رب العالمين. Baik, peperangan dan perjanjian damai pada zaman Rasulullah SAW. Okey, baik. Kalau murid-murid yang ada buku nota padat integrasi ini, boleh buka muka surat 128, 130, 131 dan 132. Okey, baik. Sekarang boleh tengok muka surat 128. 128, peperangan dan perjanjian damai. Okey, peperangan dan perjanjian damai pada zaman Rasulullah SAW. Baik, kita tengok yang bawah sekali ini. Yang bawah sekali ini adalah perang-perang kecil, peperangan-peperangan kecil. Okey, peperangan kecil iaitu Al-Abwa. Nama peperangan tu itu Al-Abwa, Al-Ushairah dan Buwatun. Ini nama-nama peperangan yang kecil semasa zaman Rasulullah SAW. Adapun yang lain-lain ni macam perang Badar, perang Bani Qunayqa, perang Uhud, perang Bani Nadir, perang Bani Ghatfan, Bani Mustaliq, Al-Ahzab, Al-Khandaq. Ini peperangan. Semua ni jenis-jenis peperangan yang berlaku semasa zaman Rasulullah SAW. Bani Quraizah, perjanjian Hudaibiyah, Khaybar, Umratul Qadha, Mu'tah, perang Mu'tah, pembukaan kota Mekah, Hunain, Taif, Tabuk. Okey. Baik, jadi hari ini kita akan fokus pada peperangan Badar, perang Badar. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat menceritakan sebab-sebab berlakunya peperangan. Peperangan hari ini kita fokus pada peperangan Badar. Okey. Kemudian menceritakan semula peristiwa yang berlaku dalam peperangan tersebut. Dan yang terakhir menyenaraikan kesan-kesan peperangan yang berlaku. Baik, boleh tengok buku muka surat. Okey, kejap. Muka surat 130. Baik. Perang Badar Al-Kubra, Badarul Kubra. Latar belakang peperangan. Latar belakang perang. Okey. Perang Badar ni berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat bersamaan 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi SAW berhijrah pada tahun yang kedua tu berlakunya perang Badar. Berlaku bila? Pada hari Jumaat 17 Ramadan. Okey.
bersamaan 12 Januari tahun 624 Masihi. 12 Januari 624 Masihi. Berlaku peperangan pertama antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy di lembah Badar, di lembah Badrun yang terletak di antara Madinah dengan Mekah. Ini peperangan yang pertama antara tentera Islam dengan kafir Quraisy. Berlaku dekat mana? Dekat lembah Badar. Lembah Badar ni terletak di antara Madinah dan Mekah. Dia duduk tengah-tengah. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kaum musyrikin Mekah tetap berusaha sedaya upaya untuk menghancurkan Islam dengan menambahkan kekuatan dan memperluaskan pengaruh mereka melalui perdagangan ke negeri Syam. Okey. Ini antara sebab-sebab ataupun faktor-faktor menyebabkan berlakunya perang Badar tu. Sebab apa? Sebab orang musyrikin Mekah ni dia berusaha sedaya upaya untuk menghancurkan Islam. Walaupun Nabi dan para sahabat dah berhijrah ke Madinah, namun mereka tetap berusaha sedaya upaya untuk hancurkan Islam. Baik. Kemudian kita tengok lagi, Rasulullah SAW menyedari situasi ini, lalu Rasulullah SAW menghantar Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ini untuk apa? Untuk mengintip dan mendapatkan maklumat. Spy lah. Abdullah bin Jahshin ini sebagai spy Rasulullah untuk melihat keadaan kafir musyrikin tu, diorang tengah buat apa, apa perancangan diorang untuk hancurkan Islam ni. Jadi Abdullah bin Jahshin ni pun mengintip dan mendapatkan maklumat. Okey, Rasulullah SAW bertindak menghalang angkatan perdagangan kabilah Quraisy dari Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ni merupakan ketua angkatan perdagangan kabilah Quraisy. Okey. Tujuan serangan adalah, okey, murid-murid boleh garis. Ini tujuan ataupun sebab kenapa berlakunya perang Badar ni. Serangan adalah untuk menyekat kelancaran untuk orang kafir dalam mengumpulkan kekuatan dan mengambil semula harta umat Islam yang telah dirampas. Okey. Tujuan serangan adalah untuk menyekat kelancaran orang kafir dalam mengumpulkan kekuatan dan mengambil semula harta umat Islam yang telah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Itu sebab berlakunya perang Badar. Baik. Ini tokoh-tokoh Islam yang menyertai perang Badar. Antara tokoh-tokoh Islam yang mengikuti perang Badar, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ubaidah bin Haris, Zubair bin Awam. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengikuti perang Badar. Peristiwa peperangan. Rasulullah SAW memimpin angkatan tentera Islam seramai 313 orang sahaja. Okey, yang ni murid boleh garis dan ingat berapa orang tentera Islam yang mengikuti dalam peperangan Badar ini. Jawapannya ialah seramai tentera Islam seramai 313 orang, 313. Yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Okey, lepas tu dilengkapi 2 ekor kuda. Ada 2 ekor kuda. Dan kuda apa? Kuda perang lah. Kuda perang serta 70 ekor unta sebagai tunggangan. 70 ekor unta, 2 ekor kuda perang dan 313 orang tentera Islam. Okey. Sikit ke banyak 313?
nak berbanding dengan orang kafir Quraisy seramai 1,000 orang. 1,000 orang tentera kafir Quraisy. Maknanya tentera Islam sedikit, tapi dapat mengalahkan tentera kafir Quraisy yang bilangannya banyak dengan bantuan Allah SWT. Okey, baik. Apabila berita keberangkatan tentera Islam ini diketahui oleh pihak musuh, Abu Sufyan terus meminta pertolongan Abu Jahal di Mekah supaya menghantar bantuan perlindungan kepada rombongan pedagang dan barang-barang dagangan yang dibawa. Abu Sufyan pun terus minta pertolongan Abu Jahal, yang mana Abu Jahal tu berada di Mekah, supaya menghantar bantuan perlindungan kepada rombongan pedagang dan barang-barang dagangan yang dibawa. Okey. Lalu Abu Jahal keluar memimpin 1,000 orang, seramai 1,000 orang. Abu Jahal yang menjadi ketua tentera Quraisy ini, tentera Quraisy yang ingin berlawan dengan tentera Islam. Okey. Yang lengkap bersenjata terdiri daripada 100 tentera berkuda. Kalau orang Islam tadi berapa orang? Yang tentera berapa ekor kuda je? Ada 2 ekor kuda je. Tapi tentera kafir Quraisy ini 100 berkuda. 100 tentera yang berkuda dan 600 orang tentera berperisai. Okey. Mereka juga membawa seramai 700 ekor unta. Yang kita tadi 70 ekor unta je orang Islam. Orang kafir Quraisy ini 700 ekor unta sebagai makanan dan tunggangan tentera Quraisy. Tentera Islam keluar menuju ke lembah Badr dan mendapati tentera Quraisy telah bersedia menunggang di hujung lembah tersebut. Bersedia menunggu di hujung lembah tersebut. Okey. Maka berlakulah pertembungan yang hebat antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy di lembah Badar. Cuba murid-murid bayangkan situasi peperangan tersebut. Yang mana orang Islam hanya seramai 313 sahaja. Manakala tentera kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal seramai 1,000 orang. 303 lawan dengan 1,000. Okey, tengok seterusnya kita baca. Panglima-panglima perang mencabar sesama mereka, di mana panglima Islam yang diketuai oleh siapa? Ubaidah bin Harisah berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Hamzah bin Abi Talib berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali bin Abi Talib berlawan dengan Walid Al-Walid bin Utbah. Kekalahan panglima tentera Quraisy membawa kepada pertempuran hebat yang akhirnya dimenangi oleh tentera Islam, dan seramai 14 orang tentera Islam mati syahid, termasuk Ubaidah bin Harisah. Ini semua ketua-ketua peperangan antara orang Islam dan orang kafir Quraisy. Jadi bila mana ketua-ketua di kalangan kafir Quraisy meninggal dunia, maka peperangan tu pun berlaku lagi hebat. Okey. Menyebabkan seramai 14 orang tentera Islam mati syahid, termasuklah Ubaidah bin Harisah. Manakala tentera kafir Quraisy pula 70 orang tentera Quraisy telah terbunuh, termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal meninggal ketika peperangan Badar, dan 70 orang lagi ditawan. Okey. Kemenangan dalam perang Badar ini mengejutkan orang-orang Arab Quraisy dan menambahkan lagi keyakinan orang-orang mukmin terhadap ajaran Islam. Okey. Jadi Allah Ta'ala menghantar pertolongan dalam peperangan ini untuk membantu tentera Islam mengalahkan tentera kafir Quraisy. Okey, soalan, apakah pertolongan Allah dalam peperangan Badar ini? Okey. Jadi murid boleh jawab seperti mana firman Allah Taala dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran ayat 124.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Maksudnya, dan ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, tidak cukupkah bagi kamu pertolongan Tuhanmu berupa 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit. Pertolongan, antara pertolongan yang Allah berikan kepada tentera Islam semasa peperangan Badar ialah ni, berupa 3,000 malaikat. Malaikat pun sama-sama berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi iktibar yang kita dapat ambil daripada peristiwa Badar ni, kita kena sentiasa yakin dengan Islam. Walaupun pihak kita, tentera Islam, sedikit bilangan, namun tetap dengan pertolongan Allah, tentera Islam tetap berjaya mengalahkan tentera kafir Quraisy yang bilangannya yang ramai. Okey, baik. Jadi alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya murid-murid boleh buka buku Inovatif Sirah tahun 4, buka muka surat 43. Okey, sila buat latihan berikut. Soalan pertama, bilakah berlakunya perang Badar? Okey. Yang kedua, berapakah tentera Islam yang terlibat? Yang ketiga, berapakah bilangan tentera musyrikin yang terbunuh? Dan yang keempat, berapakah tentera Islam yang gugur syahid? Kemudian jawab soalan berikut. Apakah sebab berlakunya perang Badar? Dan yang kedua, tulis pertolongan Allah di dalam perang Badar ini. Jadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Boleh siapkan latihan ni, kemudian boleh hantar dekat Ustaz. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.